Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Ji. So, hari ni Cikgu Ji nak ajar awak tajuk 13.2 Sistem Urinary. Okay, so what is the function of urinary system? Okay, fungsi sistem urinary kalau kita highlightkan dekat sini, urine. Okay, so urine adalah perkataan dalam bahasa Inggeris. So, maknanya air kencing. So, secara tidak langsung kita tahu sistem urinary ni adalah sistem untuk menghasilkan air kencing. Okay, is to produce urine. Okay, so organ apa yang ada dalam badan kita yang digunakan untuk menghasilkan air kencing? Okay, organ apa? So, saya tanya, saya jawablah kali ni. Okay, so organ apa yang digunakan untuk menghasilkan air kencing adalah ginjal. Okay, so biasanya kita panggil buah pinggang. Okay, ataupun dalam bahasa Inggerisnya we call it as kidney. Okay, so hari-hari kita kencing. So, kita kena tahulah macam mana air kencing kita ni terbentuk. Okay, so kita tengok bentuk ginjal. Okay, so ini adalah ginjal kita. Okay, so kita ada berapa ginjal? Kita ada 2 ginjal. Okay, so kalau awak baik hati, awak boleh derma satu dan awak boleh hidup walaupun ada satu saja ginjal. Okay, so ginjal. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu apa fungsi ginjal. Okay, ginjal mempunyai 2 fungsi utama. So, apa fungsi ginjal? Yang pertama adalah perkumuhan ataupun bahasa Inggerisnya excretion. Okey, sebagai organ perkumuhan, ginjal menyingkirkan bahan kumuh toksik. Okey, so kita mestilah nak buang toksik-toksik dalam badan. Okey, so kalau kita tak buang toksik-toksik dalam badan, kita akan senang dapat penyakit. Okay, toksik sebatian bernitrogen seperti urea, asid urik, amonia dan kreatinina. Okay, so ni adalah molekul-molekul dalam badan yang sepatutnya dibuang ataupun dikumuhkan daripada badan kita supaya kita dapat elakkan daripada kita dapat penyakit. Okay, so yang pertama sebagai organ perkumuhan untuk buang-buang bahan seperti urea, asid urik, amonia dan kreatinina. Okay, yang kedua fungsinya adalah sebagai organ pengosmo kawal aturan. Okay, pengosmo kawal aturan ataupun dalam bahasa Inggerisnya osmoregulation. Okay, so ginjal mengawal jumlah isi padu air dalam bendalih badan. Okey, so kalau awak tengok perkataan pengosmo, kawal aturan. Osmo tu bermaksud air. Okey, kawal aturan, nak mengawal air dalam badan. Okey, so kita ginjal ni untuk mengawal jumlah isi padu air dalam bendalih badan. Bermakna kalau kita minum banyak, kita akan kencing banyak. Kalau kita minum sikit, kita akan kencing sedikit. Sebab apa? Supaya kita nak air dalam badan kita ni sentiasa normal. Okey, jumlah air dalam badan kita ni sentiasa normal. Seterusnya, ginjal mengawal kepekatan ion dalam bendalih badan. So, contoh ion adalah sodium ion, chloride ion, klorida ion, lagi hidrogen ion. So kalau ion-ion ni berlebihan dalam badan, kita akan buang dia melalui air kencing supaya ion-ion dalam darah kita ni sentiasa normal. Okey, kita tak nak darah kita ni terlalu pekat dengan ion-ion. Okey, kita tak nak juga darah kita ni terlalu cair dengan ion-ion. Kita nak darah kita ni normal. Okey, tak pekat, tak terlalu pekat, tak terlalu cair dengan ion. Kita nak normal lah. Okey, seterusnya ginjal mengawal tekanan osmosis darah. Okey, so osmosis ni dia berkaitan dengan air lah. Dia mengawal tekanan osmosis darah. Okey, so kalau kita banyak minum air, tekanan osmosis kita akan menurun. Okey, yang ni kita akan bincang lebih lanjut nanti.
Seterusnya, ginjal mengawal kandungan elektrolit dan pH darah. Elektrolit tu dia lebih kepada garam lah. Okey, so kalau dalam badan kita ni banyak garam, kita akan buang banyak garam dalam air kencing. Dan pH darah. Okey, pH darah ni dia berkaitan dengan hidrogen ion. Okey, so sebelum ni awak dah belajar kalau hidrogen ion ni dia boleh bergabung dengan karbon dioksida dan membentuk carbonic acid. So bila carbonic acid tinggi dalam darah, pH darah kita akan menurun. Kita dah belajar kalau asid, pH dia bawah daripada 7. Bermakna pH rendah lah. Okay, so kalau darah kita berasid, pH kita rendah. So kita tak nak lah darah kita ni pH-nya rendah. Kita nak pH-nya normal. Okay, neutral. Okay, so kalau bermaksud kalau hidrogen ion ni banyak dalam badan, kita akan buang hidrogen ion ni melalui air kencing. So secara automatiknya bila kita buang air kencing dan kita buang hidrogen ion, dia dapat mengawal pH darah. Okey, itu fungsi ginjal lah. Okey, so kita tengok pula struktur. Okey, struktur ginjal. Okey, kita tengok yang ni. Okey, sistem urinary dan keratan rentas ginjal. Okey, so kalau awak tengok dia ada cortex. Okey, cortex ni adalah bahagian luar, lapisan luar ginjal. Okey, so kalau ginjal ni sebenarnya dia tak besar pun dalam badan kita, dia sebesar sabun buku tu je. Okey, so cortex kat bahagian luar. Lepas tu medula. Medula ni kat bahagian mana? Saya ambil color merah. Okey, lapisan yang lebih dalam daripada cortex. Okey, yang dalam ni adalah kita panggil medula. Seterusnya bahagian pelvis. Pelvis yang mana satu? Pelvis yang bahagian yang warna coklat tu. Okey, so awak kenal dulu nama setiap bahagian dan nanti kita akan terangkan dia punya fungsi setiap bahagian. Okey, seterusnya arteri renal. Arteri renal ni yang mana satu? Kalau awak tengok dia labelkan dekat sini. So salur darah yang warna merah. Okey, yang warna merah ni namanya adalah arteri renal. Okey, dan salur darah yang warna biru ni namanya vena renal. Okey, so kalau awak tengok arteri renal ni dia buat anak panah ke dalam. Apa maksud anak panah ke dalam? Bermaksud arteri tu dia mengangkut darah beroksigen dari jantung ke dalam ginjal. Maksudnya arteri tu adalah kapilari darah yang membawa darah masuk ke dalam ginjal. Okey, vena renal, kalau awak tengok anak panahnya keluar. Apa maksudnya? Maksudnya kapilari darah tu membawa darah keluar daripada ginjal. Okey, dia mengangkut darah terdioksigen dari ginjal kembali ke jantung. Okey, dia bawa darah keluar daripada ginjal pergi ke jantung untuk dapat balik oksigen. Sebab dia adalah darah yang terdioksigen, darah yang tak ada oksigen ataupun kurang oksigen. Seterusnya, air kencing yang dialirkan ke pundi kencing melalui ureter. Okey, so ini kita panggil ureter lah. Okey, yang ni ureter. Okay, saya tulis. Okay, ini adalah ureter. Maksud bila air kencing dihasilkan di ginjal, air kencing tu akan keluar melalui ureter. Ataupun saya tunjukkan dekat sini lah lebih jelas. Okey. Okey, yang warna merah tadi, saluran warna merah tadi namanya apa? Saluran warna merah ni, salur darah warna merah ni namanya apa? Ingat lagi tak? Tengok balik. Apa namanya tadi? Yang bawa masuk darah, arteri renal. Okey. So yang ni arteri
renal. So arteri renal ni yang membawa darah masuk ke dalam ginjal. Okey, so yang warna biru ni apa? Vena renal. Okey, vena renal membawa darah keluar daripada ginjal, ataupun kita senang cakap arteri renal ni dia bawa darah yang kotor. Okey, tapi dalam exam awak jangan tulis darah kotor. Darah kotor ni sebab saya nak bagi awak senang faham. Darah kotor ni mengandungi toksik. Okey, mengandungi toksik urea tadilah. Okey, urea, kreatinina, ion-ion. So, arteri renal ni membawa darah kotor masuk ke dalam ginjal. So, ginjal ni saya boleh kata diibarat mesin basuh. Okey, so awak tahu kan fungsi mesin basuh adalah untuk basuh baju kotor. Okey, so bila mesin basuh tu dah basuh baju kotor, baju tu akan jadi bersih. Okey, lepas dah bersih, air yang kotor tu akan mengalir melalui tiub ataupun saluran pipe lah kan. Mesin basuh kan dia ada pipe untuk mengalirkan air yang kotor daripada baju kan. So saya nak analogikan mesin basuh ni macam ginjal, macam kidney. Okey, kidney kita ni akan basuh darah yang kotor dan supaya darah kita ni akan jadi bersih. Okey, so bila ginjal tu dah basuh darah tu, mesti ada air yang membawa kotoran-kotoran tu. Okey, so kotoran-kotoran tu lah kita panggil air kencing. Okey, faham tak? Maksudnya dia sama dengan mesin basuh. Lepas mesin basuh dah basuh, ada air kotor yang keluar melalui pipe. Okey, so kalau ginjal, ada air yang kotor yang keluar melalui saluran pipe yang dinamakan ureter. Okey, this one saya highlightkan, ureter. Okey, bermakna bila air kencing dihasilkan oleh ginjal, air kencing tu akan dialirkan melalui ureter. Tengok yang saya highlightkan warna hijau ni. So yang saya highlightkan warna hijau ni adalah saluran ureter, saluran air kencing untuk bawa bahan-bahan kotoran tu. Okey, so yang warna hijau ni adalah ureter. Untuk apa? Saluran ataupun tiub yang bawa air yang kotor. Air yang kotor tu adalah urin. Dan bila dah air kencing tu dibawa oleh ureter pergi ke ni apa ni? Pundi kencing. Okey, pundi kencing. Okey, so pundi kencing ni bila pundi kencing kita dah penuh, kita rasa dah tak tahan nak kencing sangat, kita akan berlari pergi ke tandas. Okey, so bila pundi kencing kita tak penuh lagi, kita still boleh tahan lagi. Kita tak pergi tandas lagi. Tapi bila pundi kencing kita dah penuh, kita dah tak tahan, kita akan berlari pergi ke tandas. Okey, dan bila kita kencing, so air kencing tu akan keluar melalui uretra. Ni adalah uretra. Okey, so faham kat situ? Okey, so dekat sini arteri renal ni dia bawa darah yang bersih lah. Vena renal ni membawa darah yang dah bersih. Okey, so kotoran tu akan melalui ureter dan pergi ke pundi kencing, dan kita kencing keluar melalui uretra. Okey, itu sedikit sebanyak pasal ginjal. Okey, so kita turun ke bawah. So sebenarnya ginjal ni dia dalam ginjal ada nefron. Okey, so saya tengok letak gambar ni. Okey, dalam ginjal ada dalam ginjal ada nefron. Ada satu unit khusus yang dinamakan nefron, ataupun kalau dalam bahasa Melayunya dieja nefron. Okey, so dalam ginjal ada berjuta-juta nefron.
Okey. So saya warnakan. Yang saya warna hijau ni semuanya adalah nefron. Okey, dalam ginjal ada berjuta-juta nefron. Okey, nefron ni tugas dia untuk menghasilkan air kencing. Okey, yang ni adalah zoom in satu unit nefron. Ni adalah gambar nefron. Okey, ni adalah gambar satu. Okey, so ni adalah gambar satu nefron. Okey, so dalam ginjal ada berjuta-juta nefron. Okey, saya ibaratkan ginjal ni macam kilang. Okey, dalam kilang ada, contohnya ada berjuta-juta pekerja dan setiap pekerja tu fungsi dia untuk menghasilkan produk. Okey, contoh produk adalah apa-apa produk lah. Kita tak kisah kilang apa. Okey, so dalam kilang ada berjuta-juta pekerja dan setiap pekerja tu fungsi dia untuk menghasilkan produk. Okey, fungsi dia untuk menghasilkan produk. So, kilang ni ibarat ginjal. Okey, ginjal ada berjuta-juta nefron dan setiap nefron, setiap pekerja, nefron ni ibarat pekerja untuk menghasilkan produk dan produknya adalah air kencing. Okey, so setiap satu nefron tugasnya untuk menghasilkan air kencing. Okey, so kita tengok struktur nefron. Ni adalah gambar. Saya tukar pen. Okey, ni adalah gambar struktur nefron dan proses pembentukan air kencing. Okey, so ni gambar satu nefron. Sebelum kita tengok macam mana air kencing terbentuk, kita tengok dulu nama setiap bahagian dalam nefron ni. Okey, so kita tengok yang pertama adalah arteri renal. Okey, arteri renal tadi saya dah cerita, dia membawa masuk darah yang kotor. Okey, membawa masuk darah yang kotor dan dia masuk dalam satu saluran darah yang lebih kecil yang dipanggil, saluran darah yang lebih kecil ni dipanggil arteriole efferent. Okey, dipanggil arteriole efferent. Lepas tu darah tadi akan mengalir dalam jaringan kapilari darah. Okey, a network of blood capillary. So jaringan ni dipanggil glomerulus. Okey, so saya ulang balik. Jaringan kapilari darah di sini dinamakan glomerulus. Okey, dan lepas tu darah tadi juga akan mengalir dalam saluran yang lebih kecil yang dinamakan arteriole efferent. Okey, kita kenal dulu nama bahagian. Seterusnya okey, saya padam yang ni. Okey, so yang warna pink ni, okey, yang warna pink ni, yang bentuk cawan ni, namanya apa? Namanya kapsul Bowman ataupun bahasa Inggerisnya Bowman's capsule. Okey, tu namanya kapsul Bowman. Seterusnya, okey, saluran tu berlingkar dekat sini. Berlingkar tu maksudnya pusing-pusing. Okey, saluran tu dinamakan apa? Tubul berlingkar proximal. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya proximal convoluted tubule. Okey. Seterusnya, saluran tu bersambung lagi. Okey. Saluran tu bersambung lagi bentuk U. Okey, U shape dekat sini. Okey, bentuk U. Okey, so saluran yang bentuk U ni nama dia Liku-Henle ataupun bahasa Inggerisnya loop of Henle. Okey, so lepas saluran yang berbentuk U ni, saluran tu bersambung lagi, dia saluran tu jadi pusing-pusing lagi, saluran yang berlingkar. Saluran yang berlingkar ni nama dia apa? Nama dia tubul berlingkar distal ataupun bahasa Inggerisnya distal convoluted tubule. Okey. Dan seterusnya saluran tu bersambung lagi.
Okey, sampai ke bawah. Namanya apa saluran ni? Namanya ductus pengumpul ataupun bahasa Inggerisnya collecting duct. Okey, so itu nama-nama saluran. Okey, so saluran ni umumnya nama dia tubul renal. Okey, namanya apa? Saluran. Okey, saya padam balik. Okey, so semua saluran ni dipanggil tubul renal. Okey, tubul tu macam tiup. Okey, tubul tu tiup. Okey, so yang warna pink tu semuanya tiup lah. Okey, so semuanya adalah tiup tapi dia ada nama yang lebih spesifik lah. Okey, kalau kat sini namanya lain. Okay, kejap saya tukar pen. Okey, kalau kat sini namanya lain, kat sini namanya lain, kat sini namanya lain, kat sini namanya lain. Okey, tapi semua tu adalah tubul renal. Sepanjang tiup tu dipanggil tubul renal. Cuma bila dia pusing-pusing ni kita panggil dia tubul berlingkar proksimal. Okey, dekat yang bentuk U ni kita panggil dia liku Henle. Okey, lain dah, nama dia lain. Okey, seterusnya, okay, awak dah kenal. Saya padam balik. Okey, padam balik. Okey, kita nak cerita pula macam mana air kencing terbentuk. Okey, bermula daripada sini. Okey. Bermula daripada arteri renal. Okey, so kita tahu arteri renal ni dia membawa darah masuk, darah kotor. Okey, darah kotor ni masuk dalam ginjal supaya kita nak tapis, supaya jadi darah yang bersih. Lepas tu dia masuk dalam saluran yang lebih kecil yang dipanggil arteriole efferent. Okey. So lepas tu darah yang kotor tu masuk dalam glomerulus. Okey. Dan arteriole efferent ni dia lebih kecil daripada arteriole efferent. Okey. Saya tulis arteriole efferent lebih besar daripada efferent. Okey. Arteriole efferent adalah kapilari darah yang saiznya lebih besar daripada arteriole efferent. Okey, saiznya berbeza. Arteriole efferent saiznya ataupun diameternya lebih besar daripada arteriole efferent. Okey, sebelum ni saya dah cerita. Okey, kejap. So, bila ada perbezaan saiz kapilari darah, so akan wujudnya tekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan hidrostatik yang tinggi. Okay, sebelum saya dah ajar awak, bila darah tu mengalir daripada saluran yang besar, lepas tu tiba-tiba dia mengalir dalam saluran yang kecil. So, ini akan mewujudkan tekanan yang tinggi. Macam saya analogikan sebelum ni, kalau air dalam paip tu, mula-mula air dalam paip tu mengalir dalam paip yang besar. Lepas tu, air tu mengalir dalam paip yang kecil. So, tekanan akan jadi tinggi. So, sama juga dekat proses kat sini, disebabkan ada perbezaan saiz antara arteriole efferent dengan efferent, maka wujud satu tekanan hidrostatik yang tinggi. Dalam apa? Dalam glomerulus. Okey, so dalam glomerulus ni ada tekanan hidrostatik yang tinggi. So disebabkan ada tekanan hidrostatik yang tinggi, so ini akan menyebabkan molekul-molekul yang kecil dalam glomerulus ni akan keluar. Okay, kalau awak tengok kat sini ada, okay, so disebabkan ada tekanan hidrostatik yang tinggi, so awak tengok kat sini ada anak panah. Anak panah keluar. Apa maksudnya ni? Okay, disebabkan ada tekanan hidrostatik yang tinggi, ini akan menolak ataupun memaksa molekul-molekul yang kecil dalam kapilari darah
keluar daripada kapilari darah masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey, so kapsul Bowman tadi yang mana? Kapsul Bowman ni, ini yang bentuk cawan ni. Okey. So ataupun kalau awak tak nampak, saya tunjuk gambar ni. Okey. So disebabkan ada tekanan yang tinggi dekat dalam glomerulus. Okey, dalam glomerulus ada tekanan yang tinggi dekat dalam glomerulus ni. Ini akan menolak molekul-molekul yang kecil dalam glomerulus untuk masuk ke dalam kapsul Bowman. Okey. So apakah molekul-molekul yang kecil yang boleh keluar daripada kapilari darah dan masuk dalam kapsul Bowman? Contohnya apa? Contohnya adalah glukosa. Lagi asid amino. Lagi apa lagi yang boleh masuk? Lagi urea. Okey, apa lagi? Kreatinina. Okey, lagi sodium ion. Lagi chloride ion. Okey, so ini adalah molekul-molekul yang kecil yang boleh keluar daripada kapilari darah masuk dalam kapsul Bowman. Okey, hanya molekul kecil saja yang boleh keluar daripada kapilari darah ataupun daripada glomerulus masuk dalam kapsul Bowman. Okey, molekul yang besar dia tak boleh keluar daripada kapilari darah. Apa contoh molekul yang besar? Contohnya adalah sel darah merah, platelet, protein plasma. Okey, so sel darah merah dia tak boleh keluar daripada glomerulus. Kalau dia boleh keluar, contohnya kalau sel darah merah boleh keluar, so nanti air kencing kita akan ada darah. Okey, so kalau kita yang normal ni, air kencing kita ni mana darah kan? Kalau yang penyakit kencing berdarah tu lain cerita. Okey, so tu sel darah merah dia dah masuk dalam air kencing. Okey, tapi kita yang normal ni sel darah merah kita tak boleh keluar daripada kapilari darah. Okey, so kalau boleh keluar nanti urin kita berdarah, ada darah sel darah merah. So sel darah merah dia tak boleh keluar. Okey, sel darah merah SDM ni sel darah merah dia tak boleh keluar daripada glomerulus. Okey, sebab dia adalah molekul yang besar. So lagi contoh yang tak boleh keluar lagi adalah platelet. Okey, dia pun molekul yang besar, dia tak boleh keluar daripada glomerulus. Lagi protein plasma pun tak boleh keluar. Okey, yang boleh keluar hanyalah molekul-molekul yang kecil. Okey. So seterusnya, okey. So yang keluar ni semuanya akan jadi apa? Akan jadi hasil turasan daripada glomerulus. Okey, saya pergi balik dekat gambar tadi. Okey. So semua yang keluar tu akan jadi hasil turasan glomerulus. Okey. So yang boleh keluar tadi kita panggil hasil turasan glomerulus. Hasil turasan tadi mengandungi sodium ion, klorida ion, urea, glukosa, asid amino. Itu semua adalah hasil turasan glomerulus. Okey, so proses dekat sini kita panggil dia proses apa? Proses yang berlaku dekat sini kita panggil dia ultraturasan. Okey, ultraturasan ataupun dalam bahasa Inggerisnya ultrafiltration. Okey, kita filter. Okey, ultraturasan kita turas. Turas tu sama maksud dengan tapis. Okey, so dekat glomerulus ni akan berlaku proses penapisan. Tapi kita tak panggil penapisan, kita panggil turasan. Okey, sebab kita tak panggil turas, kita panggil penapis. Okey, kalau tapis tu lebih faham. Okey, tapi dalam exam bukan jadi
ultra penapisan. Okey, tolong jangan buat ultra tapis. Okey, namanya ultra turasan. Turasan ni sama maksud dengan tapis. Turas tapis. Okey, so ini adalah proses pertama kita nak tapis darah. Kita nak tapis benda-benda yang kotor. Okey, so ingat proses yang berlaku dekat glomerulus namanya ultraturasan ataupun ultrafiltration. Kita nak filter darah kita. Okey. So darah yang sudah dituras tadi, yang sudah ditapis tadi, kita panggil hasil turasan ataupun dalam bahasa Inggerisnya filtrate. Okey, glomerular filtrate. Okey, filtrate tu adalah bahan-bahan yang sudah dituras. Okey. Seterusnya, bahan-bahan yang sudah dituras tadi akan mengalir dalam saluran yang berlingkar ni. Okey, so ingat lagi saluran berlingkar ni namanya tubul berlingkar proksimal ataupun proximal convoluted tubule. Okey, so filtrate tadi ataupun hasil turasan tadi akan mengalir dalam bendalir renal. Okey, so bendalir dalam tubul ni kita panggil bendalir renal. Okey, so dia macam salur darah lah. Kalau cecair dalam salur darah kita panggil plasma darah. Okey, kalau cecair dalam sistem limfa kita panggil limfa, cecair limfa. Okey, so kalau cecair tu berada dalam tubul renal, tubul untuk menghasilkan air kencing, kita panggil dia bendalir renal. So bendalir renal ni nanti akan jadi air kencing. Tapi kita tak panggil dia air kencing lagi sebab dia tak jadi air kencing lagi. Okey, so dia baru proses awal namanya bendalir renal. Okey. So apa yang berlaku dekat tubul berlingkar proksimal ni adalah proses penyerapan semula. Okey. Okey. Yang berlaku dekat tubul berlingkar proksimal adalah proses dekat sini berlakunya proses mana nak tulis? Dekat sini berlaku proses penyerapan semula ataupun dalam bahasa Inggerisnya reabsorption. Okey, apakah proses penyerapan semula? So kalau awak tengok dekat sini ada anak panah keluar. Okey, kat situ ada anak panah keluar. Apa maksudnya? Okey. So dekat ni bulat. Apa maksud bulat ni? Awak tengok kat atas. Yang bulat ni maksudnya H2O, yang segitiga ni maksudnya glukosa dan asid amino. Yang petak ni maksudnya urea. Okey. Kita tengok balik kat sini. So yang bulat ni maksudnya H2O, yang petak ni maksudnya glukosa dan asid amino. Okey. So dekat sini berlaku proses penyerapan semula. Apa maksud penyerapan semula? Bahan-bahan ni akan diserap semula masuk dalam kapilari darah. Okey, kenapa kita nak serap semula? Sebab apa kita nak serap semula? Sebab bahan-bahan tu berguna untuk badan kita. Okey, air. Kita mestilah minum air sebab kita nak air tu. Okey, sebab badan kita perlukan 70% air. So seboleh-bolehnya kita nak serap lebih banyak air masuk semula dalam salur darah kita. Okey, sebab 70% daripada badan kita adalah air. So kita nak serap lebih banyak air. Okey, so this type of molecule will be reabsorbed into the bloodstream ataupun into the blood capillary. So any useful substances will be reabsorbed back into the blood capillary. Yang mana bahan-bahan yang berguna akan diserap semula masuk ke dalam salur darah.
Okey, contohnya glukosa. Contoh kita dah makan karbohidrat. Karbohidrat tu akan dicerna kepada glukosa. Okey, kita mesti nak glukosa tu untuk kita hasilkan tenaga. Takkan kita nak buang glukosa tu melalui air kencing. Okey, sama juga dengan asid amino. Takkan kita nak buang asid amino melalui air kencing. Sebab tu kita serap semula masuk dalam kapilari darah. Kalau kita tak serap semula, glukosa tu akan keluar melalui air kencing. So itu sebab kenapa perlu ada penyerapan semula. Okey, sebab badan kita nak serap semula bahan-bahan yang berguna untuk badan kita. Okay, kita tak nak buang bahan-bahan berguna ni melalui air kencing. Okey, seterusnya lepas bahan-bahan tu diserap semula, so bendali renal ni akan mengalir pula melalui liku Henle ataupun loop of Henle. So apa yang berlaku dekat liku Henle ni sama juga proses yang berlaku adalah proses penyerapan semula. Okay, kalau awak tengok kat sini, ini ada dua bulat. Okay, so yang bulat tu tadi maksudnya adalah H2O, air. Okay, so dekat liku Henle yang menurun ni, dia menyerap lebih banyak air. Okay, sebab kita memang sebolehnya tak nak air banyak keluar daripada badan. Okey, so kita akan serap semula air. Serap semula pergi ke mana? Serap semula masuk ke dalam kapilari darah. Okey, so kalau awak tak nampak dekat gambar ni, saya tunjukkan gambar lain. Okey, kat sini. Okey. So yang ini adalah proximal convoluted tubule. Okay, so dekat sini ada proses reabsorption. Okay, so mana-mana yang berguna akan diserap semula masuk dalam kapilari darah. So yang warna merah ni, okay, yang warna merah ni adalah kapilari darah. Okay, so semua bahan-bahan tu diserap semula masuk dalam kapilari darah. Okay, so di sini sekejap. So di sini pula adalah liku Henle. Liku Henle ni sama juga proses penyerapan semula akan berlaku dekat sini untuk menyerap semula air masuk dalam kapilari darah. Okey, saya ambil warna merah lah. Masuk dalam kapilari darah yang warna merah ni. Okey, so dekat sini ada berlaku proses penyerapan semula air. So banyak air diserap semula masuk dalam kapilari darah. Okay, di sepanjang liku Henle tu. Seterusnya dekat bahagian, okay, saya balik semula kepada gambar tadi. So dekat sini saya ambil warna hijau. So berlaku proses penyerapan air. So lepas tu bendali renal tadi akan teruskan perjalanan di sepanjang liku Henle. Dekat sini pula, dekat liku Henle dekat sini ada penyerapan. Okay, saya zoomkan sikit. Dekat sini ada penyerapan sodium ion dengan chloride ion. Okay, penyerapan semula masuk dalam kapilari darah. Okey, so mana-mana yang paling kita perlukan, kita akan serap balik. Okey, proses penyerapan semula berlaku di sepanjang tubul renal. Okey, seterusnya bendali renal tadi akan pergi lagi naik ke saluran yang seterusnya. Pergi ke saluran apa ni namanya tadi? Saluran tubul belingkar distal. So dekat sini pun sama, berlaku proses penyerapan semula. Okey, so chloride ion, sodium ion, H2O semua akan diserap masuk semula ke dalam
kapilari darah. Okey, diserap semula masuk dalam kapilari darah. So, proses ni pun sama, namanya adalah proses penyerapan semula yang berlaku di tubul belingkar distal. Okey, so saya lupa nak beritahu proses klorida ion ni, dia proses pengangkutan pasif. Dia meresap menggunakan proses pengangkutan pasif. Sodium ni pula melalui pengangkutan aktif. Okey, kalau sodium dia bergerak menggunakan pengangkutan aktif. Okey, so dah belajar dekat bab 3, ada pengangkutan aktif, ada pengangkutan pasif. Pasif bermakna tidak menggunakan tenaga, aktif bermakna pengangkutan aktif bermakna menggunakan tenaga. Okey, so seterusnya, apa lagi yang berlaku dekat sini adalah proses rembesan. Okey, proses rembesan ataupun bahasa Inggerisnya secretion. Okey, apakah maksud proses rembesan? Maksud proses rembesan adalah apa-apa yang tidak berguna kita akan buang. Okey, contoh apa yang tidak berguna? Contohnya potasium ion. Bukanlah tidak berguna. Dia ada juga guna, tapi dia tidak diperlukan banyak dalam badan kita. So, lebih banyak kita akan keluarkan daripada badan. Okay, seperti potasium ion, hydrogen ion. So, yang warna hitam ni apa? Yang hitam ni adalah urea. Dan apa lagi yang kita akan keluarkan? Contohnya dadah. Okay, so kita makan ubat. Ubat tu adalah dadah. So, dadah juga akan badan kita keluarkan. Okay, kita apa lagi yang kita keluarkan? Toksik. Okay, so apa yang badan kita tak perlukan, kita akan keluarkan. Masuk dalam tubul renal. Okay, so tubul renal ni yang warna pink ni lah, saluran warna pink ni. Okay, so apa-apa yang kita tak perlukan, kita akan keluarkan. Kita akan rembes keluar. Okay, apa beza dengan penyerapan semula tadi? Kalau penyerapan semula ni masuk balik dalam kapilari darah. Okey, tetapi rembesan ni dia bertentangan, dia berlawanan dengan penyerapan semula. Dia daripada kapilari darah masuk dalam tubul renal. Okey, daripada kapilari darah masuk dalam tubul renal. Okey, sebab kita nak buang daripada darah masuk dalam tubul renal supaya boleh dikeluarkan melalui air kencing. Okey, so dadah juga dikeluarkan, dirembes keluar. Okey, saya tulis balik. Dadah dirembes keluar masuk dalam tubul renal. Sebab tu kalau orang yang hisap dadah, macam mana kita nak tahu dia hisap dadah ke tak? Selalu kita akan buat ujian air kencing. Okey, sebab kalau dia ambil dadah, ada dadah dalam air kencing dia. Okey, sebab dadah ni akan dirembes keluar daripada badan masuk dalam air kencing. So, orang yang ambil dadah macam mana nak kesan? Melalui ujian air kencing. Okey, so proses rembesan ni sebenarnya dia tidak berlaku di sini saja. Okey, tetapi proses rembesan ni berlaku paling aktif dekat sini. Okey, proses rembesan paling aktif berlaku dekat sini. Okey, dekat sini tu dekat mana? Dekat tubul belingkar distal. Dekat sini proses rembesan paling aktif. Okey, ataupun paling banyak. Maksudnya dekat tempat lain pun berlaku rembesan, tetapi tidak banyak seperti di tubul belingkar distal ni. Okey, saya padam balik. Bermakna apa? Bermakna rembesan ni akan berlaku di sepanjang tubul renal. Dia akan berlaku di sepanjang tubul renal, di sepanjang tubul yang warna pink ni. Tetapi paling aktif dekat mana? Dekat tubul berlingkar. Dekat tubul belingkar distal. Paling aktif proses rembesan berlaku di sini. Okey, seterusnya
Okay, lepas bendali renal tu lalu tubuh berlingkar distal. So, dia akan teruskan perjalanan pergi ke mana? Pergi ke duktus pengumpul. Okay. Duktus pengumpul atau bahasa Inggerisnya collecting. Okay. So, di sini duktus pengumpul ni apa yang berlaku? Apa yang berlaku dekat sini? Di sepanjang duktus pengumpul apa yang berlaku? Okay, sorry. Apa yang berlaku dekat sini adalah air akan diserap semula. Okey, lebih banyak air diserap semula dekat dalam duktus pengumpul. Okey, diserap semula, air banyak diserap semula di duktus pengumpul. Okey, sebenarnya jumlah air yang diserap ni bergantung kepada badan kita. Okey, kalau badan kita banyak air, kita tak akan serap banyak air. Okey, so kalau badan kita sikit air, maksudnya kalau kita minum air sedikit, badan kita akan kekurangan air kan, betul? So, bila badan kita kekurangan air, lebih banyak air akan diserap di sini. Okey, supaya lebih banyak air diserap di duktus pengumpul supaya badan kita tidak kekurangan air. Okey, bermaksud jumlah air yang diserap bergantung kepada jumlah air dalam badan kita. Okey, kalau kita kurang minum air, badan kita akan kekurangan air. So, bila badan kita kekurangan air, lebih banyak air akan diserap masuk semula ke dalam kapilari darah. Okey, supaya badan kita ni jumlah airnya sentiasa normal. Okey, so apa lagi yang berlaku dekat duktus pengumpul adalah, okey, kalau awak nampak kat sini ni. Okey, apa yang diserap semula lagi adalah urea. Okey, so dekat sini, dekat duktus pengumpul ni ada urea yang sebahagian kecil urea akan diserap semula. Sebab apa? Urea ni adalah molekul yang kecil yang senang untuk diserap semula masuk dalam kapilari darah. Okey, so itulah proses. Okey, jap. Dan lepas air diserap, air kencing akan ke ureter. So, dekat sini kita dah panggil dia air kencing sebab ni adalah proses akhir untuk menghasilkan air kencing. Di mana di duktus pengumpul ni kita dah panggil dia air kencing. So, air kencing yang dihasilkan ni akan pergi ke ureter. So, ingat lagi tak yang mana ureter? Tadi saya dah explain apa itu. Okay, saya padam balik. Okey, so air kencing yang dihasilkan akan mengalir melalui ureter. So, ini adalah ureter. Ingat lagi tak ni namanya apa tadi? Ini namanya pundi kencing. Pundi kencing. Dan ni namanya uretra. Okey. So, boleh faham tak ni, girl? Okay, so kalau awak boleh ingat nama-nama bahagian, awak boleh buat latihan. Okay, so awak boleh buat latihan, awak namakan balik apa nama setiap bahagian dekat nefron ni. Okay, so ni nama apa, ni nama apa. Okay, ni nama apa, ni nama apa, ni nama apa. Okay, so nanti awak buat latihan. Pastikan awak dah boleh tahu apa nama setiap bahagian dekat nefron ni. Okey. Okey, yang ni semua adalah semua yang saya explain tadi. Okey, saya tak explain dalam bentuk
perkataan macam ni. Saya explain dekat gambar tadi. Okay, so saya ulang sikit je lah. So, proses yang berlaku dekat dalam pembentukan air kencing adalah yang pertama, ultraturasan ataupun ultrafiltration. Okay, so kita recall balik, mula-mula kita turas dulu. Okay, so kita turas dulu, kita tapis dulu benda-benda molekul yang kecil akan keluar melalui kapilari darah. Okay, so tapis tu maksud kita tak pilih lagi apa yang berguna, apa yang tidak. Semua tapis. Sebab yang molekul-molekul kecil semuanya akan tertapis keluar. Okay, so dekat situ kita tak tahu lagi mana yang berguna, mana yang tidak. Yang molekul-molekul kecil semuanya akan tertapis keluar. Kenapa tertapis keluar? Sebab ada kat situ adalah tekanan hidrostatik yang tinggi yang tolak semua molekul yang kecil tu masuk dalam rongga kapsul Bowman. So, apa-apa yang terturas tu kita panggil hasil turasan glomerulus. Okay, glomerular filtrate. Okay, so yang tak terturas adalah darah merah, platelet dan protein plasma. Sebab sel darah merah, platelet dan protein plasma ni adalah molekul yang besar yang tak boleh keluar daripada sel darah merah. Okey, dan proses yang kedua adalah proses penyerapan semula. Proses penyerapan semula ni berlaku di sepanjang tubul renal. Dia berlaku di tubul berlingkar proksimal, dia juga berlaku di liku Henle dan juga berlaku di tubul berlingkar distal. Dia berlaku di sepanjang tubul renal. Okey. Proses penyerapan semula saya pendekkan sebab tadi saya dah explain. Natrium ion dipump secara aktif. Kalau bahasa Melayu kita panggil natrium, kalau bahasa Inggeris kita panggil sodium. Okey, natrium ni pump secara aktif dan klorida pump secara pasif, tak menggunakan tenaga. Okey, so 100% glukosa dan asid amino diserap semula. Okey, sebab kita tak nak buang glukosa dalam air kencing. 100% akan diserap semula. Okey, seterusnya di liku Henle ada penyerapan air. Okey, air diserap semula melalui osmosis. Okey, kalau air mesti menggunakan osmosis, pergerakan osmosis. Ion natrium pengangkutan aktif. So ingat sodium pengangkutan aktif. Okey, jumlah air dan garam yang diserap semula bergantung pada kandungan air dan garam dalam darah. Okey, yang ni saya dah cerita tadi, kalau kita banyak air, kita akan serap sedikit air. Okey, seterusnya proses rembesan. Okey, saya guna pen lain. Proses rembesan ni adalah proses kita rembes kebanyakan bahan yang tidak berguna, bahan kumuh keluar daripada kapilari darah. Sebab kita tak nak toksik ni ada dalam kapilari darah. Kita nak keluarkan toksik dadah daripada kapilari darah masuk dalam renal tubul. Okey, tubul renal. Okey. Lepas tu proses ini berlawanan dengan proses penyerapan semula. Rembesan paling aktif di tubul berlingkar distal, yang ni saya dah explainkan. Okay, bahan yang dirembes keluar, bahan yang kita nak keluarkan. Okay, rembes keluar adalah hidrogen ion, kalium, amonium, urea, kreatinina, bahan toksik dan setengah dadah. Yang ni bahan yang kita nak keluarkan. Okay, so proses yang terakhir, pembentukan air kencing. Apabila bendali renal sampai ke ductus pengumpul, sedikit saja garam yang tinggal dan air. Okay, so dalam air kencing kita tu sedikit saja garam dan air yang tinggal. Okay, so bermakna kita perlukan air yang banyak. Okay, kita tak keluarkan air yang banyak dalam air kencing kita sebab kita perlukan air. Okay, baki bendali renal yang kini disebut air kencing. So last kali kita panggil air kencing. Seterusnya lazimnya air kencing mengandungi air, urea, garam, asid urik dan kreatinina. Selepas meninggalkan ductus pengumpul, air kencing mengalir menerusi ureter, pundi kencing dan uretra dan akhirnya dikumuhkan. Okey, ini semua saya dah explain tadi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok mekanisme hemostasis dalam pengosmo kawal aturan. Okey. So kita tengok
bila kita minum terlalu banyak air. So maksudnya dalam badan kita, isi padu air dalam badan kita banyak. So apa yang berlaku? Tekanan osmosis darah menurun ke bawah julat normal. Okay, maksudnya dah tak normal lah. Okay, so awak tengok kat sini. Kalau air banyak, tekanan rendah. Okay, dia opposite. Okay, kalau we drink a lot of water, tekanan osmosis akan turun. Okay, osmotic pressure will decrease. Okay, dia berlawanan Dia bukan macam ni. Okay, air naik, tekanan naik. Tidak. So awak jangan tertukar. Bila kita minum banyak air, tekanan osmosis akan rendah. Okay, so bila tekanan osmosis rendah, osmoreseptor di dalam hipotalamus kurang dirangsang. So awak dah belajar reseptor ni untuk mengesan rangsangan. Okay, so dalam hipotalamus ada osmoreseptor. Osmo ni untuk mengesan tekanan osmosis. Okay, so bila air tak normal dalam badan, osmoreseptor ni akan detect. Okay, akan detect bahawa kita ni banyak air. Okay, so apa yang dia akan buat? Dia akan hantar maklumat tu ke otak. Okay, dan otak akan analyse, akan interpret lah apa yang perlu dibuat. So kelenjar pituitary kurang dirangsang, jadi kurang ADH dirembes daripada kelenjar pituitary. So ada belajar tajuk hormon sebelum ni. Hormon ADH tu untuk kawal penyerapan air. Okay, so hormon ADH tadi akan pergi ke mana? Kepekatan ADH yang rendah menyebabkan dinding tubul belingkar distal dan dinding ductus pengumpul menjadi kurang telap terhadap air. Okay, apa maksudnya? Maksudnya, okay, so hormon ADH tadi akan pergi dekat tubul belingkar distal. So hormon ADH akan pergi di tubul belingkar distal ni. So apa peranan dia? Dia akan menjadikan tubul ni kurang telap. Okay, kurang telap. Apa maksud telap? Telap ni lebih kurang macam tembus. Okay, so dia menjadikan, okay, saya lukis dinding. Okay, yang warna merah ni adalah kapilari darah. Dan yang warna hijau ni adalah tubul belingkar distal. Okay, so kurang hormon ADH yang sampai dekat tubul belingkar distal. So bila kurang hormon ADH yang sampai dekat tubul belingkar distal, ini menjadikan tubul belingkar distal tu kurang telap. Okay, ataupun kurang tembus terhadap air. Okay, so jadi dinding tubul belingkar distal ni dia jadi kurang tembus dengan air. Okay, dinding tu jadi tak tembus air. So bila dinding tu jadi tak tembus air, hanya sedikit sahaja air yang diserap semula masuk dalam kapilari darah. Okey, hanya sedikit sahaja air yang diserap semula masuk dalam kapilari darah. Sebab apa? Sebab dinding tu jadi tak tembus air. So bila dinding tu jadi tak tembus air, sikit saja air yang tembus keluar daripada tubul belingkar distal.
Okey, so bila sikit saja air yang diserap semula, bermakna banyak H2O dalam ni. Banyak air dekat dalam ni. So, bila banyak air dalam tubuh berlingkar distal ni, so jadi kita akan kencing banyak. Sebab ada banyak air dekat dalam tubul air kencing, tubul berlingkar distal. Okey, so ini kes kalau kita minum air yang banyak. So, bila kita minum air banyak, kita biasanya akan kencing banyak. Sebab apa kita kencing banyak? Sebab kurang hormon ADH. So, bila kurang hormon ADH dikeluarkan, kita punya tubuh berlingkar distal ni akan jadi kurang telap ataupun kurang tembus. Tapi awak exam jangan sebut tembus. Okey, kurang tembus bermakna bila dia tak tembus air, hanya sedikit air yang keluar. So, bila sedikit air yang keluar, lebih banyak air dekat dalam tubul berlingkar distal. So, bila banyak air dalam tubul berlingkar distal, so, yang ni nanti kan akan jadi air kencing. So, lebih banyak air dalam air kencing. So, maksudnya air kencing kita akan jadi cair. Okey. Tetapi kalau kita minum air sedikit, okay, contoh kita minum air dalam badan sedikit. Okay, sedikit saya buat anak panah ke bawah. Okay, kalau kita minum air sedikit, lebih banyak hormon ADH dikeluarkan. Bila banyak hormon ADH, ini akan menjadikan dinding tubul berlingkar menjadi telap. Telap ataupun tembus. Okey, bila air lebih bila dinding tubul berlingkar lebih telap, so banyak air yang akan tembus, banyak air akan tembus keluar ataupun telap keluar masuk dalam kapilari darah. So, bila banyak air yang keluar, maka ada sedikit saja air dekat dalam tubul berlingkar distal. So, bila ada sedikit air saja dalam saluran air kencing kita, bermakna nanti air kencing kita akan jadi sedikit. Okey, air kencing kita akan jadi sedikit sebab banyak air yang keluar masuk semula dalam kapilari darah. Okey. So, yang ni awak kena tengok balik lah video saya ni. So, nanti awak tengok banyak kali, maybe awak akan lebih faham lah. Okay, sorry lah kalau penerangan saya ni tidak membuatkan awak faham. Sebenarnya kalau awak tengok banyak kali, awak akan faham sebenarnya. Okay. So, kepekatan ADH yang rendah menyebabkan dinding tubuh berlingkar distal dan duktus pengumpul menjadi kurang telap terhadap air. Okay, kurang telap maksudnya kurang tembus. Okay, so bila kurang tembus, maka kurang air diserap semula. So, bila kurang air diserap semula masuk dalam kapilari darah, bermakna air kencing akan lebih cair dan banyak dihasilkan. Okay. Seterusnya, bila kita minum sedikit ataupun kita hilang banyak air sebab awak buat aktiviti lasak, contoh kita exercise ke apa, kita akan banyak hilang air melalui peluh. Okay, so kita banyak hilang air lah. So, bila kita banyak hilang air, tekanan osmosis darah meningkat. Okay, so ingat dia terbalik tau. Kalau air sikit, tekanan osmosis naik. Okay, so sama juga apa yang berlaku adalah osmoreseptor ni dia akan detect yang badan kita ni kurang air. Okay, so bila didetect badan kita ni kurang air, so kelenjar pituitary dirangsang, jadi lebih banyak ADH dikeluarkan. Okay, banyak ADH dikeluarkan, lebih ADH dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. So, kepekatan ADH yang tinggi menyebabkan dinding tubuh berlingkar distal dan dinding duktus pengumpul menjadi lebih telap. Lebih telap maksudnya lebih tembus terhadap air. So, bila dinding dia lebih tembus, maksudnya lebih banyak air diserap semula masuk dalam kapilari darah.
So bila banyak air diserap semula, air kencing jadi lebih pekat dan sedikit. Okay, so saya boleh faham lah sebab tadi saya dah explain. So bila proses ni berlaku, tekanan osmosis darah boleh kembali ke julat normal sebab ada mekanisme suap balik negatif. Okay, so dah habis dekat situ. Okay, kita tengok 13.3. Yang 13.3 ni sikit saja. Okay, so dia isu kesihatan berkaitan sistem urinary. So maksudnya kenapa ginjal kita ni boleh rosak. Okay, kegagalan ginjal boleh diakibatkan oleh penyakit jangkitan bakteria ataupun kemalangan. So ginjal kita ni boleh rosak kalau kita accident pula kena dekat bahagian ginjal. So nanti ginjal kita boleh rosak. Dan kalau ada jangkitan bakteria, so ada bakteria yang masuk, bakteria tu pergi dekat bahagian ginjal. So bakteria ni nanti akan merosakkan ginjal. Selain pada itu, penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ni adalah penyakit kencing manis. So orang yang ada kencing manis, buah pinggangnya boleh senang rosak. Okay, so selain tu tekanan darah tinggi. So orang yang ada tekanan darah tinggi pun dia boleh menyebabkan ginjal dia rosak. Okay, sebab apa? Sebab dia boleh merosakkan glomerulus. Okay, glomerulus rosak. So ingat tak glomerulus ni dia dekat sini berlaku proses ultraturasan. Okay, so kalau glomerulus tu rosak, proses ultraturasan tu susah nak berlaku dan boleh menyebabkan ginjal rosak lah. Okay, selain pada itu, setengah individu boleh menghadapi masalah pembentukan batu karang. Yang ni orang yang selalu tahan kencing ni, nanti terbentuknya batu karang. Batu karang ni daripada apa? Batu karang ialah ketulan keras yang terdiri daripada asid urik, kalsium, oksalat dan halokalsium fosfat. So benda-benda ni dia boleh berkumpul dan lama-lama dia akan jadi keras. So benda yang keras tu kita panggil batu karang. Kenapa benda tu boleh berkumpul? Sebab kita tak buang, yang tu yang saya cakap, orang yang tahan kencing. Bila dia tahan kencing, air kencing tu berkumpul. So bila air kencing tu berkumpul, lama-lama dia akan jadi keras. So bila keras, dia akan dipanggil batu karang. Okay. So ni gambar dia, gambar batu karang. So bila terbentuknya batu karang, so jadi saluran tu akan jadi tersumbat. Okay, so bila tersumbat, tu yang jadi masalah, air kencing tak boleh keluar. So bila air kencing tak boleh keluar, so nanti ginjal lama-lama akan jadi rosak. Okay, so dah habis bab 13. Okay, setakat ini saja. So saya harap faham lah. Okay, so mana kesilapan daripada pihak saya tu, saya minta maaf. Okay, sekian, terima kasih.